Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, so untuk video kali ni saya nak discuss untuk beberapa example. Okey, example tu maksudnya yang apa ni, untuk diberi penerangan tentang example. Okey, so kalau awak tengok kat sini for example tu, okay, example tu dia dah bagi dah apa ni, solution. Okey, so for example 3. Okay, example 3 I think dia just sama dengan example 2. This one awak just cari T7 and then this one sum of the first 7 terms, so you need to find S7. So yang ni sama dengan formula yang di atas ni. Okay, so awak boleh guna formula yang sama. Okay, for example 4, 12 term, okay, sama, maknanya cari T12 and then the sum of the first 12 term, cari S12. So formula yang sama. Okay, next example 5. Okay, example 5, find apa ni, kejap okay, example 5, find the 7 term. Okay, 7 term samalah, maknanya cari T7, the sum of the first 7 terms, cari S7. Okay, 11 term, cari T11, sum of the first 11 term, cari S11. Okay, so this one awak gunalah formula yang Tn equals to A plus N minus 1D and then Sn, okay, so on formula, just substitute dalam formula and then you can use calculator. Okay, sekarang ni saya nak bincang untuk example 6. Okay, for example 6, find the number of the term in the following arithmetic sequence, hence find the sum of all the terms. Okay, bila dia nak number of term means n. So sekarang ni dia nak cari n and then find the sum of all the term, maknanya dia nak Sn. Okay, maksudnya kat sini untuk example 6, okay, dia bagi ni negative 16, negative 12, negative 8 and then so on until 60. Okay, so dia sebenarnya kita tak tahu ni berapa bilangan yang dia ada. Contohnya yang ni, this one T1, okay, negatif 16 ni T1, negatif 12 T2, negatif 8 T3. Okey, 60 ni kita nak tahu T berapa. Maknanya awak nak tahu berapa bilangan sequence yang ada. Okey, so sekarang ni aim kita kat sini, soalan example 6 kita nak cari n. Okey, so bila nak cari n, awak dah ada nilai A. A equals to negative 16. And then awak boleh cari nilai D. Okey, cara nak cari nilai D saya dah ajar tadi. T2 tolak T1 ataupun T3 tolak T2. Mana-mana satu. So kita ambil kat sini, negatif 12 adalah T2. Tolak dengan negatif 16. Negatif 16 T1. So bila awak solve, awak akan dapat 4. Okay, this one is D. Okay, sekarang ni you still use the same formula, which is Tn equals to A plus N minus 1D. Tadi kita just nak cari nilai Tn kan. Okay, tapi sekarang ni kita dah tahu dah Tn ni adalah 60. Tn ni maknanya yang N yang last ni, nilai dia adalah dia dah bagi kat sini. So 60 awak gantikan tempat Tn equals to A is negative 16. Okay, so ganti je negative 16 plus N minus 1. N kita tak tahu. And then multiply by 4. Which is D adalah 4. Okay, so bila awak dapat yang ni, 60 sama dengan negatif 16 tambah N tolak 1 darab dengan 4. Okay, so awak dapat yang ni. So awak apply yang kita dah belajar masa chapter 1, arithmetic. So macam manalah kita nak solvekan kan. So 60 sama dengan negatif 16 tambah 4 darab N, 4N, negatif 1 darab 4 tolak 4. Okay, 60 sama dengan negatif 16 tolak dengan 4 dapat negatif 20 tambah 4N. Negatif 20 pindah ke sini jadi tambah. So 60 tambah 20 dapat 80 sama dengan 4N. Dan 80 kita bawa 4 sini, maknanya 80 bahagi 4 sama dengan N. So N sama dengan 20. So macam inilah awak dapat N sama dengan 20. So bila dah dapat
Tn, hence find the sum of all the terms. Maksudnya dia suruh cari S20. So macam ni lah soalan untuk example 6. So awak boleh gunalah. Yang ni nampak ni dia bagi Tn sama dengan 51/2, yang ni 105, yang ni 62. Maksudnya daripada formula Tn sama dengan A plus N minus 1D, dia mungkin suruh awak cari Tn. Tn ni paling mudah lah sebab dia sebelah kiri je kan. Ataupun mungkin dia suruh awak cari A, mungkin awak kena cari N, mungkin awak kena cari D. Tak semestinya Tn sahaja. So mana-mana variable kat sini, mana-mana benda dalam formula ni mungkin dia bagi A dengan D, awak kena cari N. Mungkin dia bagi awak Tn, dia suruh awak cari D sebab diberi Tn A dengan N kan. Okay, so mana-mana satu yang awak boleh cari dalam ni formula ni. Tak sebenarnya awak cari Tn je. Sebabnya kalau awak tengok dalam soalan ni, ni kan example 2, 3, 4, 5 semua kena cari Tn. Cari Tn kan, 7 term maknanya Tn lah. T yang ke-7, T yang ke-8. Okay, tapi untuk soalan example 6 dia suruh awak cari N. Dia tak bagi nilai N. Okay, then example 7. Okay, example 7. Tengok example 7. Sekejap, saya turunkan sikit. Okay, untuk example 7. Okay, find the first term. Yang ni pula dia suruh cari A. And the common difference, dia suruh cari D of the following arithmetic. Okay, so bila dia suruh cari A dengan D, macam saya cerita tadi kan, daripada formula Tn sama dengan A plus N minus 1D, maknanya mana-mana satu awak boleh cari. So kat sini awak cari dulu maklumat yang diberi. The sixth term is 23. Maknanya kat sini T6, sixth term maknanya term yang ke-6. So awak tulis dulu maklumat. T6 equals to 23, 12 term is 47. Maknanya T12 equals to 47. Okay, so kat sini awak nampak ni. Ni kita letak T6 dengan T12 equals to 47. Okay, so kat sini dua-dua ni awak masukkan dalam formula Tn sama dengan A plus N minus 1D. Maknanya contohnya T6. T6 ni kita tahu 23. A kita tak tahu. Okey, N dia 6 kan? Okey, N dia 6. 6 tolak 1 dapat 5D. So that's why dapat yang ni. Nampak tak formula yang pertama ni? A tambah 5D sama dengan 23. Okey, sama juga dengan maklumat yang kedua, ganti macam tadi, maknanya Tn kita T12 sama dengan 47. So kita letakkan 47 sama dengan, okey, A kita tak tahu tambah N. N dia 12 kat sini. So 12 tolak 1 dapat 11D. So kita dapat equation yang nombor 2. Okey, so bila dapat dua equation kat sini, A tambah 5D sama dengan 23, A tambah 11D sama dengan 47. So saya rasa awak dah belajar ni masa matematik SPM dulu. Kita kena solvekan, kita panggil simultaneous equation ataupun persamaan serentak. Okey, persamaan serentak maknanya kita kena solve untuk dapatkan nilai A dengan D. Maknanya kat sini bila awak tengok equation ni, kita boleh kata equation 2 tolak 1. Maknanya yang ni yang bawah ni tolak yang atas. Maknanya setiap satu kena tolak. A tolak A hilang. 11D tolak 5D dapat 6D. 47 tolak 23 dapat 24. So D sama dengan 24 bahagi dengan 6, so dapat 4. Bila dah dapat D sama dengan 4, masukkan dalam 1 ataupun 2. Okey, masukkan D kat sini 4, so dapat A tambah 5 darab 4 kat sini sama dengan 23. So A sama dengan 3. So yang ni cara nak cari A dengan D. Sebab apa? Bila kita nak cari dua benda yang tak ada dalam soalan, maknanya awak perlukan dua persamaan. Dia macam tu. Kalau nak cari 3, contohnya A and D, maknanya dia kena ada 3 persamaan. Dia kena selaras. Kalau awak just nak cari 1, maknanya dia cukup dengan 1 persamaan. Okey, so yang ni untuk example 7. Okey, example 7 A dengan D. Okey, so awak boleh solve lah. B pun sama.
Okay, B, C, D. Okay, benda yang sama. Okay, so sekarang ni kita tengok untuk geometrik. Okay, geometrik pun sama. Okay, geometrik ni the 8 term. Okay, untuk example 9, bila dia nak 8 term, okay, samalah maknanya awak cari T8 guna formula ni. Bila 8 term maknanya ingat T8. T8 maknanya awak just masukkanlah A, kita tahu A sama dengan 6. Then 2 R ni kan, R2 N 8 tolak 1. So guna kalkulator semua ni. Yang ni S8, yang ni T10, yang ni S10. Okay, so untuk example 10, example 11, example 12, cara dia sama, cara yang sama. Maknanya ni dia nak T6, yang ni dia nak S6, yang ni T10, yang ni S10, yang ni T5, yang ni S5. Okay, then bila dah dah cari semua ni, kena ingat kena make sure nilai S ni dia kena bergantung pada R, sama ada less than 1 ataupun greater than 1. Yang arithmetic tak ada masalah sebab dia semua sama. Yang ni R, S less than 1 ataupun S greater than 1. Okay, next, yang ni pun sama. Example 13 pun saya rasa sama. Example 13, T8, S8, T12, S12. Okay, so this one untuk example 13. Seterusnya example 14 pun sama. Example 14 yang atas ni S7, T7, S7. Okay, saya nak tunjukkan example 15. Okay, example 15 sama kat sini, number of the term. Maknanya dia nak N, hence find the sum. Barulah kita kira Sn. Tapi awak kena cari N dululah sebab S ni bergantung kepada N. Okay, so dia bagi jujukan 2, 6, 18, 3, 9, 3, 6, 6. Okay, first kita tahu dia adalah geometric sequence. Okay, bila geometric sequence, A tetap yang depan ni, A equals to 2, tapi dia dah guna R. R equals to 6 over 2, 6 bahagi 2 ataupun 18 bahagi 6. Okay, so R equals to 3. Okay, then dia bagi Tn ni, nampak tak nilai yang hujung ni adalah Tn, tapi kita tak tahu dia nilai ke berapa. Mungkin dia N ni dia 10, mungkin dia 20. So kita tak tahu yang ni nilai yang ke berapa. Okay, so sekarang ni kita nak carilah yang ni maknanya dia yang ke, tempat dia yang ke berapa. So kita tahu Tn sama dengan 39366. So kat sini awak boleh guna formula Tn sama dengan ARN minus 1. Okay, so kita tahu kat sini 39366 sama dengan, okay, A dia adalah 2, okay, R dia adalah 3, and then N minus 1. N minus 1 kita tak tahu. Okay, problem dekat geometric sequence ni adalah, okay, kat sini awak boleh bawa dulu 2 ke sebelah kiri, 39366 bahagi sebab dia darab ni, so dia akan jadi bahagi 2, so dia akan dapat 19683 sama dengan 3N tolak 1. Okey, masalah sekarang ni adalah N ni dia berada dekat atas. Dia macam kuasa. Okey, kuasa N. Bila kita nak hilangkan atas ni nak turun ke bawah, kita tak ada cara lain. Awak kena letak log kiri dengan kanan. Okey, so kat sini log 19683 sama dengan log 3N tolak 1. Okey, sebab apa kita letak log? Okey, bila ada log barulah boleh N tolak 1 ni boleh bawa ke depan. So dia akan jadi log 19683 sama dengan N tolak 1 log 3. So yang ni cara dia untuk bawa turun N tolak 1 ke bawah. Okey, so bila ada N tolak 1 ni, okey, so ni tak ada problem lah. Log 19683, log 3 ni bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi log 19683 bahagi dengan log 3. So sama dengan N tolak 1. So kat sini awak just tekan kalkulator.
tekan log 19683 bahagi log 3, so dapat berapa nilai. So kalau ikut kalkulator kat sini dapat 9, and then nak dapatkan n negatif 1 ni bawa ke 9 ni, dia akan jadi 9 tambah 1, so n sama dengan 10. So yang ni cara bila melibatkan geometric sequence. Kalau arithmetic tu tak ada problem sebab dia tak ada yang bentuk kuasa. Okay, so bila dah dapat n sama dengan 10, maknanya sekarang ni awak just cari S10. So guna formula mana? Sebab R lebih besar daripada 1, so guna formula yang pertama tu kan. Okay, so this one is the answer. So awak boleh selesaikan untuk B, C, D. Okay, so yang tu untuk nak cari nilai n. Okay, last one. Okay, yang ni. Find the first term, nak cari A dengan common ratio, nak cari R. So macam tadi juga, awak kumpulkan dulu maklumat. So maklumat dibagi kat sini, the third term and the sixth term. Maknanya T3 of a geometric sequence are 2 and 16 respectively. Maknanya third term ni 2, and then sixth term ni adalah 16. Ni kan 2 dengan 16. Okey, sama juga macam tadi. Bila awak dah ada ni, dua ni, awak masukkan dalam formula ARN-1. Maknanya bila TN ni 2, A kita berapa tadi? A kita tak tahu, R kita tak tahu, N dia 3 kan. Okey, so 3 tolak 1 dia akan jadi 2. Okey, so yang ni equation 1. And then equation 2 masukkan yang ni system. Okey, 16 sama dengan AR, and dia berapa? 6 kan. Okey, 6 tolak 1 dapat 5. So yang ni yang kedua. Okey, bila awak ada dua ni, macam tadi kita solvekan simultaneous equation ataupun persamaan serentak. Okey, dia sama juga dengan tadi, cuma beza tadi awak boleh guna tambah ataupun tolak kan, persamaan 1 tolak persamaan 2 atau persamaan 1 tambah persamaan 2 untuk hilangkan salah satu. Tapi dalam kes ni dia kena guna bahagi. Dia kena guna bahagi sebab dia ada kuasa, dia darab ni. Okey, so awak tengok macam mana saya buat. AR2 sama dengan 2, contohnya persamaan 1, and then AR5 sama dengan 16. Yang ni persamaan 2. So kita ambil persamaan 2, kita bahagi dengan persamaan 1. Okey, so nampak awak salin dulu. AR5 sama dengan 16 ni persamaan 2, bahagi dengan AR2 sama dengan 2. So yang ni cara dia. So A bahagi A, nampak tak? Dia dah hilang. Jadi 1. Okey, then R kat sini, bila dia bahagi, atas ni awak kena tolak. 5 tolak 2. Yang tu cara dia. 5 atas tolak dengan 2 bawah. Dan yang ni, 16 bahagi 2 dapat 8. Okey, so kira balik. Yang ni 5 tolak 2 dapat 3. R3 sama dengan 8. So R3 pindah sebelah ni, dia akan jadi R sama dengan 8 punca kuasa 3. So that's why dapat 2. Okey, so bila dah dapat R equals to 2, just masukkan dalam 1 ataupun 2. Contohnya saya nak masukkan dalam 1. A, R, 2 sama dengan 2 kan, persamaan 1. So A, R tadi saya masukkan 2, kuasa 2 sama dengan 2. So that's why A saya akan dapat 2/4 ataupun 1/2. Okay, yang ni cara bila kita nak kira A dengan R. Okay, so awak boleh solve lah yang B semua. Jawapan saya dah bagi. Okay, B, C, D. Okay, sama Okay, so yang ni untuk discussion on example.